Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita akan teruskan untuk mata pelajaran fiqh yang seterusnya, iaitu pelajaran keempat, solat jamak dan qasar. Awak boleh buka muka surat 50. Buka buku teks muka surat 50. Nanti awak akan jumpa satu tajuk yang penting lah dalam bab solat ni, iaitu pelajaran berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Okey. Apa yang pentingnya solat jamak dan qasar ni? Sebab mungkin ramai yang pernah buat, betul tak? Ramai yang selalu buat, ramai yang selalu balik kampung kan. Dululah sebelum Covid kita selalu balik kampung, dan bila balik kampung kita akan mungkin akan buat, mana yang jauh-jauh tu akan buat solat secara jamak dan qasar. Tapi mungkin apa yang awak buat tu mungkinlah kadang-kadang betul, kadang mungkin awak silap buat ke apa kan. Jadi bila kita belajar ni, kita akan belajar ni lah, apakah perkara yang betul berkaitan dengan solat jamak dan qasar. Okey, secara ringkasnya, apa itu solat jamak dan qasar? Jamak tu apa? Jamak tu adalah himpun, qasar tu adalah pendekkan. Kita akan tengok nanti apa yang kita akan belajar. Okey. Perhati dan fahami. Awak tengok dua gambar. Tengok gambar yang belah kanan. Dia naik apa tu? Dia naik kapal terbang kan. Yang kedua ni, apa dia? Kawasan rehat Sungai Perak. Maknanya orang bila naik kereta, naik lebuh raya kan, ada kawasan rehat kan. Maknanya kita akan berhenti pada satu tempat. Kita akan berehat lah seketika, pergi surau ke, pergi tandas ke kan. Okay. Seterusnya kita pergi pada muka 51. Okey, sekarang ni awak tengok perbualan di antara ayah dengan anak. Okey, pertama sekali anak dia tanya. Tengok yang kuning yang belah kanan. Ayah, telah masuk waktu solat Zuhur. Di mana kita hendak menunaikan solat? Lepas tu ayah dia pun jawab, insya-Allah kita akan berhenti di kawasan rehat. Mana ayah nak solat dekat ni lah, RNR kita panggil. Lepas tu anak dia pun tanya yang bawah yang kuning belah kanan, bagaimana cara solatnya ayah? Okey, lepas tu ayah dia menjawab, kita akan melakukan secara jamak dan qasar. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pengertian. Kenapa pengertian ni perkara yang penting lah. Okey, tengok nombor 1 tu. Okey, solat jamak ialah apa ni? Ikut ustaz sama-sama Solat jamak ialah menghimpunkan dua solat fardu yang dilakukan dalam satu waktu solat. Okey, itu untuk jamak lah. Mana jamak ni apa? Kita himpunkan dua waktu solat pada satu waktu solat. Okey, contohnya awak himpunkan solat asar pada waktu zuhur. Sedangkan waktu tu waktu zuhur, kita tak boleh nak solat asar kan. Tapi disebabkan ada perkara-perkara yang berlaku, nanti kita akan belajar. Jadi awak boleh masukkan, awak boleh solat asar pada waktu solat zuhur. Nanti kita akan kita sambung lah. Cuma apa yang awak perlu tahu, jamak ni apa ustaz sebut tadi? Himpunkan dua waktu solat ni. Himpun dua waktu solat fardu. Itulah yang kita kena tahulah. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada solat qasar. Okey, qasar ni apa pula? Kita tengok yang bawah Okey, ni tadi yang ni apa? Ni jamak. Okey, ni qasar. Okey, sekarang ni kita tengok qasar pula. Okey, qasar adalah ikut ustaz solat qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat kepada 2 rakaat, iaitu solat zuhur, asar dan isyak. Okey. Solat qasar ni apa pula? Solat qasar ni memendekkan solat fardu. Syarat dia apa? 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu yang kena ingat tu. Apa dia? Memendekkan solat fardu 4 rakaat, 2 rakaat. Itu dia. Tak boleh lah kita nak pendekkan solat yang 3 rakaat. Tiba-tiba 3 jadi 1.5, tak boleh. Syarat dia mestilah 4 rakaat. Apa dia solat 4 rakaat ni? Dia bagi tahu dah ni, iaitu solat zuhur, asar dan juga solat isyak. Okey. Dapat dari situ mudah je. Awak pun mungkin ramai yang dah tahu kan tentang perkara ni. Okey, kita seterusnya kita buat. Okey, solat yang boleh dijamakkan ialah yang pertama sekali solat zuhur dengan solat asar. Solat zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Lepas tu solat maghrib dengan isyak. Dia mesti 2 waktu lah.
Tak boleh tiba-tiba awak nak jamakkan asar dengan maghrib, tak boleh. Nak jamakkan tiba-tiba subuh dengan zuhur pun tak boleh lah. Tak boleh lah. Pasangan dia mestilah zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Okey. Hukum dia apa? Hukum solat jamak dan qasar. Apa dia? Hukum menjamakkan dan mengqasarkan. Hukum menjamakkan dan mengqasarkan solat ialah harus, kerana jamak qasar ni adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Maknanya nanti kita akan tahulah macam mana kita boleh nak kenapa tiba boleh kita himpunkan solat kan. Boleh tak duduk rumah tiba-tiba kita saja-saja je nak pendekkan solat zuhur dan solat asar? Tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Cuma hukum ni adalah harus lah, dia tak wajib. Mana kalau contohlah awak sampai R&R, awak nak solat zuhur, lepas tu pergi lagi jalan sampai R&R, waktu asar awak solat asar, tak ada masalah. Kerana hukum dia hanyalah harus, keringanan yang Allah berikan kepada umat manusia. Okey. Seterusnya kita tengok syarat sah solat jamak dan qasar. Okey. Apa dia syarat dia? Mana syarat ni satu perkara yang ni lah. Mana bila kita nak lakukan satu benda tu, dia ada syarat-syarat dia. Syarat apa? Syarat sah solat apa dia? Mestilah Islam kan. Bila Islam barulah kita sah solat kita. Okey, sekarang ni bila kita nak buat jamak qasar, apakah syarat dia? Okey, yang pertama apa dia? Mestilah berniat jamak dalam solat pertama ni. Penting ni. Solat pertama. Kita niat jamak tu pada solat yang pertama. Tak apalah kita dah solat, contohlah awak solat zuhur kan. Sekarang ni awak nak jamakkan solat zuhur dengan solat asar. Tiba-tiba awak niat jamak tu dekat solat asar, tak boleh lah. Sedangkan awak kena niat waktu solat waktu zuhur, sebab waktu tu adalah waktu zuhur. Okey, awak tengok yang kedua. Okey, berniat qasar dalam takbiratul ihram. Ni penting juga. Maknanya awak kena niat tu dalam takbiratul ihram. Qasar lah. Kita nak pendek qasar. Kalau jamak ni ustaz belajar dulu lah. Jamak awak boleh niat, mungkinlah contoh awak solat tiba-tiba mungkinlah awal tu awak niat awak tak nak jamak, tiba-tiba jamak je lah. Maknanya dalam tempoh solat awak yang pertama tu tiba-tiba aku nak jamakkan dengan solat asar. Itu rumit sikit lah macam mana perbincangan hukum dia. Tapi setakat yang awak tahu, niat jamak mestilah dalam solat yang pertama. Solat pertama. Tapi kalau qasar mesti dalam takbiratul ihram. Awak tak boleh tiba-tiba waktu rukuk nak niat qasar kan, tak boleh. Mesti dalam takbiratul ihram juga. Okey. Seterusnya, okey, tengok yang ketiga. Okey, perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Perjalanan ni lah yang biasanya kita buat. Contoh dia seperti apa? Balik kampung. Ni ustaz tanda lah. Balik kampung kan. Ataupun pergi bercuti. Diharuskan syarak lah tu. Untuk melawat keluarga di kampung, untuk melawat sanak saudara, pergi Langkawi kan. Lebih daripada 2 marhalah. Ni perjalanan, kita tengok bawah ni lah sebab nak bincang yang atas ni perjalanan kan. Mestilah lebih kurang 89 km. 2 marhalah, mesti lebih 2 marhalah. Perjalanan tidak kurang 2 marhalah. Maknanya mesti lebih daripada 2 marhalah, lebih kurang 89 km ni. 89 km ni. Okey. Sebab apa? Kalau kurang tak boleh lah, sebab tak cukup syarat untuk kita nak buat qasar. Jamak nanti ustaz ceritakan. Okey. Perjalanan yang diharuskan oleh syarak. Perjalanan macam mana yang tidak diharuskan oleh syarak? Contoh dia apa? Contoh dia okey. Sekarang ni awak nak pergi satu tempat, awak nak buat apa? Awak nak pergi mencuri. Contohlah, kita pergi balik kampung kita curi duit dekat kampung. Itu tidak, maknanya benda yang awak buat untuk buat dosa. Tak boleh lah. Maknanya waktu berjalan tu awak tak, kalau awak buat jamak qasar, tak sah jamak qasar awak, sebab perjalanan awak tu adalah perjalanan yang untuk membuat dosa. Okey, ni perjalanan, faham Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, perjalanan tidak kurang 2 marhalah. Okey, tengok atas sekali tu, mengetahui kaifiat melakukan solat jamak qasar. Sebab tu lah kita kena belajar jamak qasar ni. Sebab apa? Sebab bila ni mengetahui kaifiat ni cara-cara lah. Cara-cara ni penting.
Sebab kalau kita buat tanpa kita tahu, jamak qasar kita tu tidak sah. Awak main ikut je kan. Kalau kecil-kecil tu tak apalah. Ayah kata ikut je ayah buat. Tapi sekarang ni bila awak dah masuk darjah 4, awak kena tahulah apa macam mana cara buat dia kan. Okey. Seterusnya, okey, tengok, berkekalan dalam perjalanan sehingga selesai takbiratul ihram solat kedua. Ni maksud dia, maknanya awak masih dalam dalam musafir, awak masih dalam perjalanan nak pergilah. Tak adalah tiba-tiba awak tengah solat, tiba awak fikir cancel lah nak bercuti ni. Dalam solat awak fikir awak nak batalkan percutian. Maknanya baru setengah jatuh lah, baru 50 km kan, tak sampai lagi tempat yang awak nak pergi tu. Tiba tengah solat, kita cancel lah perjalanan ni. Maknanya awak tak boleh nak teruskan awak punya jamak dan qasar, kena solat seperti biasa. Okey, seterusnya dilakukan dengan mualat berturut-turut kecuali solat jamak takhir. Maknanya apa? Mestilah berturut-turut ni, maksud dia awak, contohlah awak solat zuhur kan. Kan kita nak jamakkan dengan solat asar. Awak solat zuhur, lepas tu dah solat zuhur tu dah niat dah jamak dengan solat asar. Tiba-tiba pergi minum kopi lah, pergi buat apa-apa kan. Dah habis, contohlah dah setengah jam, barulah awak tiba solat asar. Tak boleh macam tu. Mualat ni maknanya kita mesti lepas solat zuhur, mungkinlah gap sekejap kita zikir ke apa, kita terus solat untuk solat asar, kecuali solat jamak takhir. Okey, jamak takhir tu apa nanti kita akan belajar. Okey. Yang seterusnya dilakukan 2 solat secara tertib, kecuali solat jamak takhir. Okey, tertib tu sama jugalah. Maknanya kita ikut turutan dia. Tertib kan. Maknanya awal solat zuhur, kemudian solat asar. Itu untuk ni lah takdim. Takhir ni kita lewatkan. Maknanya kita solat asar dulu, baru solat zuhur. Contohlah kan, awak nak balik kampung, tiba-tiba nak berhenti kat red waktu zuhur, tengok ramai sangat ni, tak apalah. Ayah awak kata okey, kita tak payah solat zuhur, kita solat asar nanti. Nak sampai kampung baru, ataupun sampai kampung nanti baru kita solat. Maknanya waktu perjalanan tu awak tak solat lah, tak solat zuhur. Bila sampai rumah nenek awak dah asar. Jadi kan macam mana kita tak solat zuhur, kita tak buat solat zuhur lagi, jadi macam mana? Jadi kita buat solat jamak takhir. Maknanya kita solat asar dulu, barulah kita solat zuhur. Okey, faham ini yang Ustaz sebut tadi ni, bahagian dan kaifiat solat jamak. Okey. Kalau qasar tu pendek kan aja. Awak solat macam kan kita solat Jumaat kan. Solat Jumaat daripada 4 jadi 2 rakaat. Sama juga macam solat ni. Kalau qasar tu dia tak ada masalah lah. Cuma sekarang ni bila jamak ni, sebab jamak ni dia ada 2. Apa dia? Kod Ustaz. Yang pertama jamak takdim. Okey. Jamak takdim. Okey, itu yang jamak yang pertama. Yang ni jamak takdim. Okey, jamak takdim. Yang kedua ialah jamak takhir. Ni jamak takhir. Dari takdim dan takhir. Okey. Okey, apa dia jamak takdim, apa dia jamak takhir? Okey, jamak takdim ni ikut Ustaz, solat jamak takdim ialah menghimpunkan 2 solat fardu dan dilakukan pada waktu solat yang pertama. Contohnya, solat zuhur dengan solat asar dilakukan pada waktu zuhur, dan solat maghrib dan solat isyak dilakukan pada waktu maghrib. Okey. Yang kalau solat takdim ni mudah je lah. Maknanya awak ikut solat macam biasa. Contohnya masuk waktu zuhur. Ni mana zuhur tadi? Solat zuhur dulu, kemudian turun je solat asar. Walaupun belum masuk waktu asar kan, awak solat je solat asar sebab jamak takdim. Dan waktu maghrib dengan waktu isyak. Waktu maghrib tu awak solat maghrib, kemudian habis je solat maghrib, awak terus bangun untuk solat isyak. Faham mudah je solat jamak takdim ni. Cuma sekarang ni masalah dia kalau jamak takhir. Bukan masalah lah, susah sikit. Bukan susah pun. Okey, ikut sama Ustaz jamak takhir. Okey, ikut sama-sama. Solat jamak takhir ialah menghimpunkan 2 solat fardu yang dilakukan pada waktu solat yang kedua. Contohnya, solat zuhur dan dengan solat asar dilakukan pada waktu asar.
solat maghrib dan solat isyak dilakukan pada waktu isyak. Okey. Bila jamak takhir ni, apa yang perlu awak buat? Okey, sekarang ni macam Ustaz cerita ni, awak balik kampung, sampai je dekat kampung waktu asar. Jadi zuhur tadi awak tak solat lah. Ayah awak kata tak apa, kita solat dekat kampung. Jadinya apa yang perlu awak buat bentuk jamak takhir ni? Sebab tadi kita dah terlepas waktu zuhur. Kita kena solat zuhur dulu ke solat asar dulu? Kita kena solat asar dulu. Kita solat asar, barulah kita solat zuhur. Sebab apa? Sebab yang masuk tu, yang waktu sekarang tu waktu asar. Dan kita himpunkan waktu zuhur tu, kita masukkan dalam waktu asar. Jadi kita solat asar, solat asar Allahu Akbar, saja aku solat fardu asar, dijamakkan dengan zuhur. Nanti kita belajar tentang lafaz niat. Tapi perlu awak faham itu je lah, mudah je. Maknanya bila jamak takhir ni masuk waktu asar, awak solat asar dulu, kemudian baru solat zuhur. Sama juga dengan maghrib dan isyak. Maknanya bila masuk waktu maghrib tak solat. Sebab apa? Ayah awak kata, okey, kita balik, kita solat dekat kampung. Jadi awak bila sampai kampung, awak solat isyak dulu, kemudian baru solat maghrib. Mudah je kan? Okey, kita ulang balik lah. Apa ni tadi? Kalau jamak takdim, ikut je waktu masuk waktu zuhur, awak solat zuhur, kemudian solat asar. Tapi bila sampai kampung, tiba azan asar, kena solat tak payah, sebab awak dah solat. Sama juga maghrib, balik sampai kampung, solat waktu maghrib, solat maghrib, solat isyak. Tapi bila tiba-tiba azan isyak, kena solat tak perlu. Okey, jamak takhir macam mana? Awak lalu dekat highway, parit tak solat. Tu bila sampai kampung, ayah kata okey, kita solat jamak takhir. Awak solat asar dulu, lepas tu solat zuhur. Sama juga kalau sampai tiba dah sampai isyak, awak solat isyak dulu, baru solat maghrib. Okey, itu je lah. Kita tak sambung untuk lafaz niat ni, kita akan sambung untuk kelas yang seterusnya. Okey, apa-apa kalau tak faham, awak boleh tanya ustaz, boleh mesej lah, mesej dekat WhatsApp. Itu saja kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.